Pada 21 April 2021, kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia TNI KRI Nanggala 402 terputus hubungan dan hilang di perairan utara Pulau Bali. Kapal selam tersebut pada ketika itu sedang menjalankan satu latihan penembakan torpedo sebelum terputus hubungan. Terdapat seramai 53 orang kru di dalam kapal tersebut. Semasa operasi pencarian, dikatakan kapal tersebut tenggelam pada dasar lautan melebihi 700 meter. Kedalaman ini sudah melebihi kapasiti keupayaan kapal selam tersebut untuk menyelam. Laporan berita BBC melaporkan hanya ada baki 72 jam iaitu sehingga Sabtu bekalan oksigen. Kapal selam itu perlu dijumpai secepat mungkin. Sebanyak 4 buah negara dilaporkan menyertai misi bantuan pencarian kapal tersebut, termasuklah Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika Syarikat dengan 24 kapal perang. Kapal selam KRI Nanggala 402 akhirnya ditemui pada hari Ahad, iaitu selepas tempoh baki oksigen, dan dikhabarkan tiada mangsa yang terselamat. Ianya ditemui pada kedalaman 838 meter di dasar laut perairan Bali. Seramai 53 anak kapal KRI Nanggala 402 telah diumumkan terkorban oleh Ketua Tentera Indonesia dalam sebuah sidang media tempatan. Malah Tentera Laut Indonesia turut mengesahkan penemuan serpihan daripada kapal selam itu, termasuklah barangan dari dalam aset, iaitu sebuah sauh dan sut keselamatan yang dipakai oleh kru. Berdasarkan rakaman visual yang diterima pihak berkuasa tempatan, telah menemui beberapa bukti di lokasi berdekatan kapal selam tersebut. Para penyelam menemui objek baru termasuk vest keselamatan yang dipercayai milik KRI Nanggala 402. Imbasan sonar menemui objek seperti kapal selam pada kedalaman 850 meter, melebihi had selaman kapal selam berusia 44 tahun itu. Berdasarkan foto visual daripada remotely operated underwater vehicle yang digunakan dalam pencarian kapal itu, telah terakam keadaan kapal berkenaan dilihat terbelah menjadi 3 bahagian di dasar laut di perairan Bali. Malah pasukan pencarian turut menemui objek lain, termasuklah cebisan tikar semayang dan botol yang mengandungi minyak pelincir berhampiran lokasi, selain sauh dan baju keselamatan yang digunakan oleh kru kapal. Tentera Laut Indonesia melaporkan terdapat kemungkinan bekalan elektrik terputus semasa selaman statik dilakukan, sehingga menyebabkan kapal tersebut hilang kawalan dan tidak dapat melaksanakan prosedur kecemasan. Tahukah anda, sebelum misteri kehilangan kapal selam KRI Nanggala 402 ini, terdapat 3 buah kapal selam yang berdepan dengan insiden misteri seakan begitu. Kapal selam yang dimaksudkan adalah San Juan Argentina, K152 Nerpa dan Kursk Rusia. K152 Nerpa merupakan sebuah kapal selam yang dibina oleh negara Rusia sejak 1991. Disebabkan kekurangan dana, kapal K152 Nerpa ini terpaksa ditangguhkan dan akhirnya dilancarkan secara rasmi pada Oktober 2008. K152 Nerpa berdepan dengan insiden misteri sewaktu menjalani ujian di Laut Jepun sebulan selepas tarikh pelancaran, iaitu pada 8 November 2008. Kapal tersebut telah menjalani ujian di bawah permukaan air di Lautan Pasifik. Sejumlah 208 termasuk 81 tentera laut dan 120 orang awam yang berada di dalam kapal tersebut ketika itu.
Susulan daripada insiden tersebut dilaporkan 21 orang mati lemas dan 21 tercedera. Difahamkan kejadian tersebut berlaku disebabkan sistem pemadaman kebakaran diaktifkan tanpa sengaja sehingga menyebabkan dua bahagian hadapan tertutup dan gas jenis Freon 22 klorodifluorometana dibebaskan ke dalam kapal. Malah terdapat segelintir kru menceritakan mereka tidak bersedia dan tidak sempat melakukan apa-apa kerana siren berbunyi selepas gas tersebut dilepaskan. Ada juga di antara mangsa yang dilaporkan tidak dapat memakai peralatan bantuan pernafasan sebelum lemas. Susulan daripada insiden tersebut, kapal Admiral Tribute dan kapal penyelamat Sanyang dihantar segera dari Vladivostok untuk memberi bantuan kecemasan. Mangsa yang mengalami kecederaan dipindahkan segera ke kapal Admiral Tribute dan dihantar ke hospital tentera untuk mendapatkan rawatan. Kapal selam Kursk yang berdepan dengan insiden ngeri pada 12 Ogos tahun 2000 di Laut Barents semasa latihan tentera laut sehingga menyebabkan 118 orang anak kapal maut. Kebanyakan anak kapal Kursk maut serta-merta, namun ada sebahagiannya selamat untuk beberapa hari sebelum sesak nafas dan meninggal dunia. Pada awalnya, difahamkan beberapa buah kapal berhampiran Kursk telah merasai gegaran pertama di dalam laut dan gegaran kedua terhasil lebih besar sedikit berbanding gegaran pertama. Namun tentera Rusia tidak menyedari kemalangan tersebut dan tidak memulakan pencarian sehingga 6 jam berikutnya. Ini adalah disebabkan pelampung kecemasan kapal selam sebelum ni telah dilumpuhkan pada misi sebelumnya. Jadi ianya memerlukan pasukan untuk mencari Kursk lebih daripada 16 jam. Sepanjang 4 hari, tentera laut Rusia gagal dalam cubaan memasang 4 driving bell ke pintu keluar kapal selam. Malah selepas 7 hari insiden tersebut, penyelam dari Britain dan Norway berjaya masuk ke pintu Kursk dan tidak menemui seorang pun mangsa yang terselamat. Akhirnya tragedi malang ini dijadikan inspirasi menerusi sebuah filem Kursk pada 2018 arahan Thomas Winterberg. Pada 2017, sebuah lagi kapal selam milik tentera Argentina hilang di perairan Atlantik Selatan bersama 44 kru. Bangkai kapal itu ditemukan setahun kemudian, iaitu pada 2018, dan wakil rasmi tentera mengesahkan aset berkenaan meletup di dasar laut. Berdasarkan sejarah, kapal San Juan telah dibina di Jerman dan mula berkhidmat pada 19 November 1985. Malangnya pada 15 November 2017, San Juan dipercayai telah hilang di lautan Atlantik, luar Argentina. Kapal berkenaan dipercayai mengalami satu kegagalan elektrikal. Satu letupan telah dikesan berdekatan dengan lokasi terakhir kapal selam San Juan pada 30 November 2017. Operasi cari dan menyelamat telah diberhentikan di Argentina. Namun, pada 16 November 2018, setelah setahun kehilangan kapal ini, akhirnya tentera laut Argentina melaporkan berjaya menemui San Juan. Bangkai kapal selam tersebut ditemui oleh seabed constructor dengan menggunakan sebuah kenderaan selam jarak jauh. Bangkai kapal selam itu ditemui terletak kira-kira 460 km dari arah tenggara Komodoro Rivadavia pada kedalaman 907 meter.